Assalamualaikum. So, kita sambung untuk minggu ni adalah penentuan halaju dan pecutan objek. So, untuk minggu ni awak belajar tentang halaju dan pecutan. So, kita ada dua rumus kat sini. Okey. So, untuk eksperimen ni sepatutnya buatlah dekat makmal. Okey, so tak ada masalah, nanti naik cuti nanti kita akan buat eksperimen ni. Alright. So, kita baca sikit galeri info. So, halaju mempunyai arah. Okey, manakala laju tidak mempunyai arah. So, laju ada arah, manakala laju tidak mempunyai arah. So, yang ni nanti akan terangkan sikit. Okey. Yang ni sebenarnya kita nak uji laju troli ni. So, belakang ni kita guna satu pita detik, kertas lah, macam kertas. So, jangka masa detik ni dia ada macam carbon kat sini. Okey, so nanti ada satu jarum. Dia akan macam ada satu macam titik pada pita detik ni. Right, so nanti kita akan tengok slide sebelah. Okay, so ni adalah pita detik yang sepatutnya. Okay, so nanti kita akan tengok. Kita tengok dulu. Okay, ini adalah rumus formula bagi halaju. Okay, so halaju bersamaan jarak bahagi masa ataupun panjang berapa detik. Okay, bahagi dengan masa untuk berapa detik. So, biasanya kita ambil 5 ataupun 10 detik. So, detik tu maksudnya satu titik ke satu titik ni kita panggil detik. Okey, kalau waktu, masa, yang paling kecil adalah saat kan. Okey, sebenarnya lagi kecil dari saat tu adalah detik. Okey, so satu saat, okey, satu saat bersamaan 50 detik. Okey, kalau 1 detik, okey, kalau 1 detik, kalau 1 detik, okey, bersamaan 1/50 ataupun 0.02 saat. Okey, boleh So, berapa detik? 1 detik bersamaan dengan 50 detik. So, kalau 1 detik bersamaan 0.02 saat. Right. So, nanti kita tengok yang ni. Okay. So, katalah awak dah dapat pita detik tu kan. Pita detik dia dah panjang. Kertas panjang. Okay. So, nanti saya akan minta awak potong sama ada 10 detik ataupun 5 detik. So, biasa saya akan minta awak potong 10 titik. Okey. So, macam kalau yang ni kita ambil 5 saja. So, kalau 10 so kena darab dengan 10. Okey. So, detik tu maksudnya satu titik ni ke titik ni kita panggil 1 detik. So, 1 detik ni adalah 0.02 saat. Okey. So, kita ambil 1 titik. So, kiralah kalau kalau macam ni contohnya, kalau yang ni contohnya ada berapa detik? 1, 2, 3, 4. So, kita ada 4 detik. So, berapa saat? So, 4 darab dengan 0.02 saat. So, berapa? Lebih kurang dalam 0.08 saat kan? Okay, so 0.08 saat ni bersamaan 4 detik. Okay. Alright. So, kalau yang ni kita ambil 5 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita potong. Okay, lepas tu sambung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Potong lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Potong lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Potong lagi. So, ni pun sama. 5 detik. Okay, kalau saya minta awak potong 10, so kena kira lah setiap 10 detik. Maksudnya ada 10 jarak ni. Dari titik-titik ni. Okay, 10. Alright. So, kalau cara nak kira, okay, pengiraan untuk 5 detik, sebab kita ambil kalau untuk jawapan saya ni, okay, kita ambil 5. Kalau awak kena, kalau kertas awak tu saya minta potong 10, so kena darab dengan 10 lah. So, kita nak tengok okay, masa untuk 5 detik, kalau 10 detik lah. So, kita tukar kat sini. Okay, so untuk okay, so sekarang ni awak dah tahu kan 1 detik bersamaan 0.02 saat. So, kalau 10 detik berapa? Okey, kalau 10 detik bersamaan 0.2 saat. Kalau 5 detik bersamaan 0.1 saat. Okey, so sekarang ni sebab jalur ni, okey, jalur detik ni awak ada 5 detik.
Okey, so kita ambil satu jalur ni maksudnya 0.1 saat. Okey, 0.1 saat. Setiap jalur ni. Alright. So sekarang ni hal laju bersamaan panjang dan bahagi dengan masa. So ni dia punya rumus. Okey. So sekarang ni awak punya hal laju. Okey, hal laju bersamaan jarak bahagi dengan masa. So jaraknya sekarang ni, okey, untuk jalur yang pertama jaraknya adalah 4 cm. Okey, saya tukar. So jaraknya adalah 4 cm. So jalur yang kedua adalah 5 cm. Jalur yang ketiga adalah 6 cm. So kena darab lah. So jaraknya contohnya jalur yang pertama adalah 4 cm bahagi dengan 0.1 saat. So sama dengan 40 cm S negatif 1. So ini adalah unit bagi hal laju. Okey, unit hal laju. So seterusnya awak kira. Okey, 5 cm. Okey, 5 cm untuk jalur yang kedua. So jalur yang ketiga adalah 6 cm. Okey, bahagi dengan 0.1. Sebab apa 0.1? Sebab satu jalur ni 0.1. Okey, kita dah kira kat atas. Okey, seterusnya jalur yang keempat adalah 7. Kan? Okey, so sini 7 cm. So dah bahagi dengan 0.1. So jalur yang kelima adalah 8 cm. Okey. So seterusnya. Okey. So kalau awak putus 10 detik, so bahagi dengan 0.2 saat. Okey, dia bergantung pada berapa detik yang awak potong. Kalau soalan kata 10 detik, 10 detik lah. Okay, kalau 5 detik, 5 detik. So darab dengan 0.02. So berapa saat yang awak dapat. Alright. So nyatakan unit bagi hal laju. So hal laju adalah meter per saat ataupun sentimeter per saat. So pecutan, kenapa pecutan kuasa 2? Sebab pecutan ni hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. So sekarang ni hal laju akhir berapa? Okey, so hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bahagi dengan 0.4 saat. 0.4 saat tu masa keseluruhan. Okey, masa untuk keseluruhan ni. Okey, so kita dapat 100 cm. Okey, lagi kira purata bagi troli, laju purata bagi troli dalam masa 0.5 saat. So kalau 0.5 saat awak tambah saja. Tambah bahagi dengan 5. Okey, bahagi dengan 0.5 saat lah. Alright. So apakah hubungan antara panjang pita detik dengan masa? Apabila masa bertambah, pita detik bertambah. So bila masa bertambah maksudnya bila semakin bertambah masa, so pita detik tu akan makin panjang. Okey. So lagi hal laju troli bertambah, okey, ataupun hal laju troli tu memecut. So nanti kita akan tengok pecutan bila laju tu sama. So, kita nak tengok yang tu nanti kat bawah. Okey, ramalkan panjang pita detik yang ke-6. So bila yang ke-6 dia lebih panjang lah. Alright, so dia lagi tinggi. Sepatutnya bila awak tampal pita detik tu, kita akan jadi makin bertambah. Okey, sebab semakin bertambah masa, semakin bertambahlah hal laju. Alright. So kalau contoh yang ni, satu troli membuat detik-detik seperti yang ditunjukkan di bawah, hitung hal laju. So contohnya kita ada berapa detik kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 detik. So kalau 10 detik 0.02 darab dengan 10 detik, so kita akan dapat 0.2 saat. Okey. So jaraknya adalah 0.5 meter. 0.15 meter. So bahagi dengan 0.2 sebab 10 detik. So kita akan dapat 0.75 meter per saat. So kita bergantung unit ni bergantung pada jarak yang diberi. Kalau dalam cm, so unit dia adalah cm lah, kecuali awak nak convert. Okey. So sekarang ni kita nak tengok jenis-jenis gerakan. Okey, so kalau hal laju seragam, bila awak potong, maksudnya hal laju seragam tu maksudnya bila awak drive kereta, so hal laju awak bawa dalam 40, daripada KL ke Kelantan tu 40 je awak bawa. So maksudnya hal laju seragam. So, jadi pita detik awak tu jarak dia akan sama. Setiap detik tu sama. So bila awak potong 10 ataupun 100 detik, so dia akan jadi sama. Okey.
So, kita panggil halaju seragam ataupun pecutan dia kosong sebab awak tak memecut langsung. Okey, sebab awak bawa sama aja 40 meter per saat contohnya. Okey, sama je daripada Kelantan ke KL. Pukul berapa nak sampai. Okey, so contohnya yang kedua adalah bila ada pecutan, okey, maksudnya ada halaju bertambah. So, sekarang ni arah gerakannya adalah macam ni. Alright. So, kalau mula-mula memulakan pergerakan, dia akan bergerak macam ni. Okey, dia akan bergerak, so lama-lama dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab kita ada pecutan. So maksudnya daripada 40 meter per saat, okey, dia akan bergerak sampai 80 meter per saat. So ada pecutan di situ. So halaju bertambah dan pecutan pun akan bertambah. So bila awak potong-potong dalam 10-10, so dia akan meningkat. Macam yang ni lah. Okey, macam eksperimen kita buat ni. So halaju meningkat sebab kita menuruni menuruni papan ni. Okey, bila menuruni papan, so halaju akan makin bertambah. Okey, kecuali kalau awak tolak di atas lantai yang sama tinggi, so dia akan jadi halaju seragam pecutan kosong. Okey, so kalau menuruni ataupun menaiki bukit, so halaju akan berkurang dan kita tak boleh nak memecut, so kita panggilnya pecutan. Okey, so contoh soalan, seorang murid mengayuh basikal sejauh 20 meter dalam masa 4 saat. Berapakah laju basikal itu? Okey, so laju basikal itu jarak dia 20 meter, so ada 4 saat. Okay, so dah harap je lah. Okey, so ingat dah masa tu perlu ni dia punya rumus ni. Sekejap. Okey, kita punya rumus ni masa perlu ditukar kepada saat. Kalau dibagi minit ke jam, kau kena convert dulu jadi saat. Okey, seterusnya soalan yang ke ni. Okay, so kita bagi terus dalam saat, sudah bahagi je 20 bahagi 4, so awak dapat halajunya adalah 5 meter per saat. Okay, lagi sebab kereta bergerak dari keadaan pegun dan mencapai halaju kosong. Bila pegun maksudnya halaju dia 0 meter per saat. Right, dalam masa 2 saat. So hitung pecutan. Saya kata kalau pecutan halaju akhir tolak halaju awal. Okey, so halaju akhirnya adalah 50 tolak dengan 0 bahagi dengan 2 saat dalam masa 2 saat. So kita akan dapat 25 meter per saat. Okey, so kesimpulan untuk eksperimen ini, objek melakukan pecutan jika halaju objek itu bertambah.